Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Yang ini surat kiriman? Rasmi. Surat kiriman rasmi. Rasmi. Okay, surat ada dua, satu surat rasmi, satu lagi surat tidak rasmi. Tidak rasmi. Okay, untuk surat kiriman rasmi, contohnya kita nak buat surat permohonan, surat aduan, kita nak bagi cadangan, kita nak buat undangan, surat undangan ataupun surat bantahan. Okay, untuk surat kiriman rasmi, semua pada bahagian kiri. Kalau surat kiriman tidak rasmi, pada sebelah kanan. Untuk rasmi, sebelah kiri. Yang pertama bahagian atas ini ialah alamat pengirim. Selepas alamat pengirim, kita akan buat satu garisan melintang. Kemudian bahagian bawah ini alamat penerima. Biasanya kita akan letak nama dan juga alamat penerima. Kemudian Ipoh ni ibu negeri. Bawah ni negeri. Perak. Okey. Bawah ni Perak Darul Rizwan. Okey, Perak Darul Rizwan kita perlu garis. Garis sekali saja. Kemudian sebaris dengan Perak Darul Rizwan ialah tarikh. Tarikh mesti yang bulan tu mesti ditulis dengan huruf besar. JUN, huruf besar. Kemudian kita titik. Yang ini tarikh pada bahagian kanan. Selepas itu panggilan hormat. Okey, yang ini ada bahagian panggilan hormat. Tak nampak tu. Okey, yang kat sini, bahagian sini panggilan hormat penerima. Contohnya tuan. Kalau lelaki tuan, kalau perempuan puan. Ataupun kita nak ubah yang lain, Datuk Seri, Tan Sri, yang itu panggilan hormat yang lain. Okey, selepas panggilan hormat, barulah perkara surat. Perkara surat perlu kita garis. Okey, untuk perkara surat ni tentang ancaman harimau liar. Yang ini perkara surat. Okey, lepas perkara surat barulah masuk perenggan pendahuluan. Untuk perenggan pendahuluan kamu rapat ke tepi saja macam yang ini, rapat ke tepi tanpa ada nombor. Kamu juga boleh nyatakan tujuan pada bahagian perenggan pendahuluan. Selepas perenggan pendahuluan, barulah kita masuk perenggan isi. Untuk isi, bermula dengan nombor 2, bukan nombor 1. Bermula dengan nombor 2. Okey, yang ini perenggan isi bermula dengan nombor 2, 3, 4, 5. Kamu tambah 6. Jangan buat macam ni. Tetapi tambah 6. Lepas tu anjak ke dalam sedikit. Sekian sahaja aduan saya untuk perhatian tuan. Diharapkan tindakan segera dapat diambil oleh pihak tuan demi keselamatan para penduduk kampung ini. Sekian, terima kasih. Kamu letak pada bahagian sini. Tak perlu selang. Letak dalam satu perenggan sahaja. Okay, selepas sekian terima kasih, pengakuan pengirim. Untuk pengakuan pengirim, yang inilah yang benar. Yang benar, koma. Kemudian kamu tanda tangan. Lepas itu, nama pengirim dan juga jawatan. Untuk nama pengirim yang dikurungkan ini mesti ditulis dengan huruf besar. Lepas itu, jawatan kamu lah. Contoh yang ini ketua kampung,
pauh. Jadi selesai untuk surat kiriman rasmi. Okey, boleh faham? Boleh, sir. Boleh. Boleh. Kalau surat kiriman rasmi, alamat kita nak letak bahagian mana? Kiri. Okey, pada bahagian kiri. Semua Kiri. pada bahagian kiri. Biasa surat kiriman rasmi, kita nak hantar kepada siapa? Kepada guru besar. Kepada guru besar. Okey, betul. Lagi? Ketua Kepada majlis. ketua majlis. Okey, yang itu antara pihak yang kita boleh hantar surat kiriman rasmi. Pihak yang berwajib. Kalau surat kiriman tidak rasmi kepada orang yang terdekat dengan kita lah. Contohnya sahabat ataupun ahli keluarga kita. Sama ada kepada ayah, ibu, abang, kakak ataupun kepada datuk dan juga nenek. Yang itu untuk surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita baca dahulu surat kiriman rasmi tersebut. Ketua Kampung Pau 36400 Hutan Melintang Perak Darul Ridzuan. Pengarah Jabatan Perhilitan Negeri 36000 Ipoh. Tarikh 18 Jun 2016. Tuan, ancaman harimau liar. Saya mewakili penduduk Kampung Pau. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk meminta jasa baik Tuan menangkap harimau liar yang mengancam keselamatan kami. Baru-baru ini seorang penduduk kampung ini terserempak dengan seekor harimau ketiga sedang menorek di kebun getahnya. Walau bagaimanapun, dia bernasib baik kerana terselamat daripada dibaham oleh harimau tersebut. Selain itu, beberapa orang penduduk kampung telah kehilangan beberapa ekor binatang ternakan seperti kambing dan lembu. Kami percaya bahawa ternakan itu telah menjadi mangsa harimau berkenaan. Okey, terima kasih. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan terserempak? Terjumpa Okey, terserempak ni terjumpa. ataupun ternampak. Ternampak. Okey, dibaham. Maksudnya? Dimakan. Dimakan. Baham buaya. Dibaham oleh buaya pun boleh. Sejak berlakunya peristiwa-peristiwa ini, kehidupan kami menjadi lebih sukar. Anak-anak kami takut hendak keluar rumah. Para pekebun pula takut untuk menoreh getah. Manakala para penternak bimbang untuk melepaskan ternakan mereka ke padang ragut. Kami berasa kecewa kerana hal ini menyebabkan punca rezeki kami terjejas. Kami telah berikhtiar untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa orang penduduk
kampung dengan bantuan 2 orang anggota rela telah berusaha mengesan dan memburu harimau ini. Namun setakat ini usaha mereka gagal. Okey. Berikhtiar. Maksudnya apa? Berharap. Berusaha. Saya berharap agar pihak Tuan dapat menyelesaikan masalah kami. Pegawai-pegawai Tuan tentunya lebih aktif dan berpengalaman bagi menangani masalah ini. Okey. Perkataan arif, lebih arif. Maksudnya apa? Pandai. Tak tahu saya. Pandai. Okey, lebih arif ni maksudnya pandai ataupun tahu. Jadi tentunya lebih arif. Tentunya kamu lebih pandai, lebih tahu. Macam? Kalau arif macam okey, arif macam hakim. Okey, perkataan menangani. Maksudnya apa? Menangani itu maksud dia menyelesaikan. Menyelesaikan. Okey, betul. Menangani maksudnya menyelesaikan. Menyelesaikan masalah ini. Okey, kita baca tadi masalah apa yang dihadapi oleh penduduk kampung tersebut? Harimau liang makan kambing dan lembu. Okey, ancaman harimau di kampung mereka. Okey. Sekian saja aduan saya untuk perhatian Tuan. Diharapkan tindakan segera dapat diambil oleh pihak Tuan demi keselamatan para penduduk kampung ini. Sekian, terima kasih. Yang benar. Ibrahim Zaman, Ketua Kampung Pau. Okey, yang ini jawapan yang dihantar oleh Irfan. Yang pertama, apakah langkah yang telah diambil oleh penduduk kampung untuk mengatasi ancaman harimau liar ini? Jadi, langkah yang diambil, mereka memburu harimau itu. Bukan menjerat, bukan meminta bantuan polis, bukan menembak harimau itu. Tetapi memburu harimau itu dengan bantuan anggota rela. Nombor 2. Kehilangan beberapa ekor haiwan ternakan di kampung itu dipercayai menjadi mangsa harimau tersebut. Kehilangan ni maksudnya kematian lah. Kematian haiwan ternakan di kampung tersebut disebabkan oleh menjadi mangsa harimau tersebut, dibaham oleh harimau tersebut. Nombor 3. Bagaimanakah perasaan penduduk kampung Pau sejak timbul masalah tersebut? Kalau kamulah menghadapi masalah tersebut iaitu ancaman daripada harimau, sudah tentu kamu akan berasa takut dan hampa. Hampa ni macam kecewa lah sebabnya habis ternakan kamu dibaham oleh harimau tersebut ataupun ancaman daripada harimau tersebut. Jadi kamu akan berasa takut dan juga hampa. Nombor 4. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Penduduk kampung Pau bekerja sebagai pemburu? Salah. Surat ini ditulis untuk mendapatkan bantuan keuangan? Salah. Para penternak membawa haiwan ternakan mereka ke padang ragut? Salah. Yang tepatnya punca rezeki penduduk terjejas akibat masalah tersebut. Ialah kalau ternakan mereka sudah mati, jadi punca rezeki mereka akan
terjejas akibat daripada ancaman harimau liar.